Hi everyone, Assalamualaikum, salam sejahtera, ni hao, Vanakkam and very good afternoon. Okay, ini kali yang keempat kita akan menjawab persoalan daripada atheist ya. Apakah soalan dia? Kita akan share screen. Kita tengok kat sini, biar saya onkan, tak pandai lagi, onkan volume. Disingenuous. The opening lines of the Bible are factually wrong. Why should we believe the rest of it? So on this one, this is a common thing that many people that are fundamentalist Christians who believe the Bible is inerrant and infallible, at least in their Western way of thinking, many of them would say, okay, you're right. If it was wrong, if the opening lines were wrong, then why would we trust it? People use that all the time. Well, if you pick and choose parts of the Bible, then you have to throw the whole thing out. Now, I see a flaw in this way of thinking regarding the Bible because we're looking at an ancient text, 2,000, even more years ago. And so to try to impute our Western mindset on the text, this ancient text, I think is doing a disservice to the text itself. So he's saying the opening lines of Genesis are factually wrong. And what I think he means by that is scientifically wrong. And if we are to bring a modern scientific understanding to the ancient text, science as we know it today wasn't around during this time period. So to impute a scientific understanding, a modern Western scientific understanding that didn't exist at that time period into the text, I think is doing a disservice to the text itself and being very disingenuous. Okay, thank you Herman Merta and juga Steven daripada Christian. Okay, pada kali ini saya minta maaf kepada Christian. Saya setuju dengan pihak atheist, Brother Herman. Tapi mungkin saya faham kenapa Christian bercakap macam tu. Dia kata kalau opening line daripada Bible pun salah, especially daripada scientific punya perspektif, scientific punya approach. Apasal kita nak percaya the rest of the Bible. Saya minta maaf nak konten, tapi actually kalau tengok dekat YouTube ada banyak debate scholar of divinity of Christianity yang betul-betul, yang sampai ada PhD, yang betul-betul study secara objektif. In fact kalau tengok dekat banyak dalam YouTube pun macam Bible ni a collection of stories yang in fact dia punya author pun kita tak tahu siapa yang betul-betul tulis, tapi dia macam according to Sharul, according to Steven. Probably Steven tu ada satu figure, mungkin sahabat macam John, Mark, Luke and Matthew, is it? So the four gospel yang tulis ni according to John, according to Luke, according to Mark, according to Matthew. You know, somebody tulis untuk orang tu. Kita suka tak dia kata according to Sharul? Aku tak tulis macam tu. So kita tak tahu ambil. Okay, dia punya fact kata kalau, that's why salah satu yang tak silap saya macam Quran pun diturunkan adalah untuk betulkan banyak cerita yang tak betul. Sebagai seorang Muslim, kita percaya banyak juga yang dalam cerita dalam Quran, dalam Bible itu betul, tapi banyak juga cerita tak betul, cerita daripada orang yang ditokok tambah. Persoalan saya dari segi logiknya yang Merta pada saya faham, mana kita tahu apa yang daripada Tuhan dan apa yang daripada manusia, apa yang daripada mungkin daripada Nabi ataupun daripada Jesus. Macam daripada Quran punya perspektif, kita macam seorang Muslim, the Quran tu memang totally daripada Tuhan, daripada Allah yang Tuhan yang buat. Tiap huruf, tak ada satu pun. Maksudnya Tuhan tu tak diturunkan selama 40 tahun, diturunkan selama 23 tahun sikit-sikit bagi Nabi hafal dan disampaikan secara praktis dan untuk sahabat hafal. Satu benda, Quran ini dipreservekan dari segi memorization. Sekarang kita boleh tengok ramai yang hafiz Quran. In fact kalau macam Quran, ini satu topik yang sedalam saya akan ceritakan, tapi Quran ini dipreservekan daripada zaman Nabi sampai sekarang. Kurang-kurang kita berkata, nampak benda tu macam tak bagus kan? Dalam zaman moden tak betul, kita boleh betulkan. Quran tak boleh. Apa yang diturunkan masa itu sama. Dalam the original language, dalam Arabic, Tuhan turunkan Arab kepada Nabi Muhammad, sampai sekarang kita masih pakai Arab macam cakap tadi, dan kita boleh criticize. Benda tu maksud diturunkan dalam satu bahasa yang hidup. Macam agama lain, macam ada Sanskrit, macam Aramaik, Hebrew, bahasa yang tak digunakan secara meluas. Arabic ni boleh dan kita boleh faham dan ramai orang faham.
Ini adalah satu topik misal, tapi saya rasa benda itu agak penting dan ini antara Islam yang agak berbeza dengan banyak agama lain. Maksud saya dari segi mungkin the atheist boleh menggunakan that same argument untuk pick and choose. Mana kita tahu yang mana yang betul, mungkin setengah tu manusia orang tulis untuk kepentingan agama dia boleh ubah sebenarnya untuk menjadi benda tu mungkin lebih senang, mungkin lebih, kita tak tahu. So there are many contradictions. Sebenarnya boleh tengok debate, saya tak nak kata, tetapi mungkin ada banyak benda yang yang paling ketara yang Islam tak saya adalah konsep macam Trinity, 3 dalam 1. Agak jelas kalau kita tengok tak ada satu ayat pun dalam Bible yang Jesus claim sebagai Tuhan. In fact banyak yang ayat menunjukkan yang macam the Father is greater than I. So Jesus for the step when they fall to the ground and pray. So Jesus pray kepada siapa? So pada saya benda itu agak tak logik dan banyak bukti menunjukkan yang actually Jesus sebagai seorang nabi, seorang prophet yang pray kepada Tuhan juga. Takkan Tuhan pray kepada Tuhan. So benda itu ada banyak yang percanggahan, boleh tengok sendiri, saya boleh bagi link dalam ni juga. Bukan to deny that. Okay, satu benda yang saya faham kenapa Kristian beranggapan begitu, sebab mereka untuk salvation, untuk mereka masuk syurga, mereka hanya perlu percaya, tak salah John 3:16 God. Because the God so loved the world, Tuhan sayang sangat manusia, dia forsaken his only begotten son, dia korbankan anak, satu-satu anaknya, yang disebut Jesus, untuk to save the sin of the whole humanity. Jadi for those who believe, dia kata siapa yang percaya Jesus die untuk selamatkan kita, dengan kita percaya saja kita dah cukup untuk masuk syurga. Jadi dekat situ timbul banyak lagi masalah. Kalau dengan percaya untuk masuk syurga, jadi kalau ada orang jahat macam mafia, aku percaya Jesus dah mati untuk aku dan aku boleh buat jahat. Dan kita boleh buat apa? Kalau aku nak minum arak, aku nak ambil darah, dadah ke, nak menipu, tak apa. Tuhan boleh ampunkan. Tuhan dah ampunkan dengan aku percaya. Dan macam dengan of course dalam Islam pun benda tu sama. Kita kena percaya kita masuk syurga pun by Allah grace, by rahmat Allah. Tapi tetap kita disuruh untuk membuat sebanyak mungkin kebaikan. Of course benda ni pun sama juga. Dia hampir sama tapi tak serupa. Hampir serupa tapi tak serupa. Because dalam Islam ada juga yang Allah Ta'ala akan timbang dalam neraca. Dekat Kristian benda tu tak ada. Macam Allah kata dalam surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal misqal dzarratin khairan." Walaupun awak buat satu kebaikan kecil, Allah akan nampak. Dan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah wal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Allah dekat itu kata walaupun awak buat kalau dalam surah tu Al-Qari'ah, kalau kebaikan awak lebih banyak daripada keburukan, kejahatan, awak akan masuk syurga. Kalau awak keburukan awak lebih banyak daripada kebaikan, awak akan masuk neraka. Of course untuk buangkan, of course kita akan banyak buat kesalahan dan kita boleh minta maaf. Dan selama awak percaya dan cuba minta maaf, benda tu okey. Maksud saya, there's always sense that you have to earn your place in the syurga. Otherwise, kalau kita berharapkan pada saya face, saya rasa benda tu agak tak berapa adil. Dia punya konsep tu tak berapa adil. Okey, kita dah menyimpan jauh, saya tak suka. Sebenarnya saya nak share screen. Apa yang beza, ini actually antara perbezaan Islam dengan banyak agama lain. Ini dalam surah, kalau kita tengok Quran surah Maidah ayat 82, ayat 4, kita pergi dekat Google, kita tampal dia dekat sini dan kita boleh dapatkan tafsir dia, enter, okey, Quran.com. Tengok dekat sini, auzubillahi minasyaitanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran? Do they not reflect on the Quran? Kita boleh tengok secara translation. Walau kana, if it had been min indi ghairillah, kalau benda itu bukan daripada Allah, lawajadu, then surely they will find fihi tilafan kasiran. Tengok kat sini lah senang. Had been
from anyone other than Allah, they would have certainly found in it many contradictions. Nampak ya, kata ini basically an open challenge daripada Tuhan untuk semua orang yang ada kat sana, sama ada Islam ataupun bukan Islam, yang tak percaya. Kita tengok, carilah satu kesalahan dari segi saintifik ataupun dari segi logik yang benda tu ada contradiction dengan yang kita susah nak terima. Cari satu. Ini open challenge sampai daripada diturunkan 1400 tahun sampai akhir zaman, sampai dunia ini akan jadi kiamat. Cari satu cukup. Jadi kalau kita boleh cari satu, kata takkan macam ni, kita tanya orang, betul tak apa yang awak faham tu? Itu adalah satu challenge yang saya rasa agak kuat, dan kita boleh cari macam, saya rasa tak ada kitab agama lain kata suruh cari salah. Ada satu lagi ayat yang saya rasa agak powerful juga daripada surah Al-Baqarah chapter 2, Allah kata Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi, sesungguhnya ini adalah kitab yang tidak ada keraguan, tidak ada kesangsian, there is no doubt. Tapi untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang percaya dan nak buat baik. Of course, if you kata is clear reasoning untuk orang yang dah percaya tu okey lah. Maksud saya, you have to tengok. The point is, kata kalau orang yang tak nak, you bagi macam mana pun dia akan tak nak. Dia tak nak percaya. Maksud, you try to be objective. Dan bila kita kena tengok benda tu bagus ke tak bagus, the biggest, saya say, stick test is kita tengok apa jadi pada orang Arab, daripada orang yang bunuh orang, yang trip perempuan teruk, yang buat macam-macam. Dan benda tu menjadi satu agama yang sampai 1 bilion, 1.6 bilion, 1.8 bilion. Dia menukarkan Arab Jahiliah pada bunuh orang, minum arak, semua satu Arab yang sangat bertamadun sampai kat sini. Kita kena tengok dekat situ. Kita tak boleh tengok salahkan agama daripada segi individu setengah Arab mungkin gitu. Memang banyak yang teruk. Jadi apa ini telah dapat satu benda yang saya silap kalau kita menyalahkan agama daripada kita tengok apa yang terjadi pada certain individu. Saya rasa benda tu salah. Kena tengok agama pada apa yang agama tu cakap daripada sumber ni, daripada Quran ataupun daripada religious scriptures. Saya rasa cukup itu. Ada lagi tak? Pada saya just satu macam even Aristotle cakap benda yang paling penting dalam hidup kita ni adalah untuk mencari kebenaran. Kenapa kita ada kat sini, dari mana kita datang dan ke mana kita pergi. Itu akan berikan untuk the whole of my presentation pasal the true purpose of life, dan akan berikan kita ketenangan yang abadi di sini dan juga selepas ini. Dengan itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. May we have that peace and blessing of God be upon all of you, mendapat ketenangan dan rahmat daripada Allah. With that, thank you very much. Assalamualaikum, and I love you 7 million times. Thank you.